Salam sejahtera, nama saya ialah Emily Anna Robi. Nombor metrik saya iaitu BB20110216. Pada hari ini saya akan membincangkan 4 faktor luaran yang mempengaruhi sesebuah organisasi dan juga bagaimana untuk mengatasi faktor tersebut. Faktor luaran merupakan faktor yang memberi ancaman dan juga peluang kepada sesebuah organisasi. Terdapat 4 faktor yang telah saya kenal pasti yang mempengaruhi sesebuah organisasi, iaitu yang pertama ialah faktor politik, yang kedua iaitu faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial, yang keempat iaitu faktor teknologi. Faktor politik. Faktor politik berkait rapat dengan konsep atau kuasa, autoriti dan juga pengaruh yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Faktor politik yang biasanya mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi disebabkan oleh perubahan aspek yang berlaku dalam sesebuah organisasi yang melibatkan kalangan ahli-ahli tersebut. Kebiasaannya, dalam sesebuah organisasi, pemimpin dipilih melalui kelayakan yang dimiliki. Politik organisasi turut merupakan satu proses di mana membuat keputusan dalam organisasi. Hal ini demikian kerana dalam sebuah organisasi, pegawai dan juga staf mencuba untuk melakukan sesuatu untuk memuaskan bukan sahaja matlamat, namun sebaliknya lebih kepada kepentingan diri mereka sendiri. Tindakan dalam melakukan sesuatu keputusan yang dilakukan tanpa perbincangan dan juga kata sepakat dalam satu organisasi menyebabkan tidak ada sokongan yang majoriti daripada organisasi yang menjejaskan prestasi organisasi di mana berlaku perbalahan dan juga perselisihan faham. Langkah untuk mengatasi faktor politik tersebut iaitu pihak pengurus maupun pekerja dalam sebuah organisasi perlu mempunyai kemahiran dan juga kebolehan untuk mencapai matlamat dan juga misi dalam sebuah organisasi secara berkesan dan juga efisien tanpa perlu mencetuskan sebarang konflik dan juga perbalahan. Seterusnya, pengurusan politik yang baik hendaklah mengelakkan diri dari ketegangan situasi dan juga konflik yang boleh menjejaskan prestasi serta produktiviti organisasi. Perundingan dan juga tolak ansur amat penting dalam menghasilkan situasi yang memenangkan kedua-dua belah pihak dan akhirnya tidak mencetuskan sebarang perselisihan faham. Hal ini dapat mewujudkan persekitaran dalam organisasi yang terancang dan juga dapat meningkatkan nama sesebuah organisasi. Seterusnya ialah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang melibatkan jumlah barang dan juga perkhidmatan yang dihasilkan dan juga diedarkan maupun dijual dan digunakan dalam sesebuah organisasi yang melibatkan peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Permintaan atau penawaran barang atau perkhidmatan yang ditawarkan mempengaruhi ekonomi seperti kenaikan harga barang dan juga permintaan daripada para pelanggan. Kegagalan dalam mengurus aspek pengeluaran yang berlebihan menyebabkan lambakan stok berlaku di pasaran dan mengakibatkan inflasi dalam penawaran dan menyebabkan ekonomi mengalami kemelesetan. Kemelesetan ekonomi memberi kesan kepada sesebuah organisasi dari segi keluaran dan juga pendapatan. Kemunduran dari segi aspek ekonomi menyebabkan banyak organisasi terpaksa tutup akibat kegagalan dalam menanggung kerugian yang amat teruk. Langkah untuk mengatasi faktor ekonomi yang menjejaskan sesebuah organisasi iaitu sesebuah organisasi perlu membincangkan dan juga perlu bersebulat suara untuk memikirkan idea dalam mempelbagaikan kaedah dalam mempromosikan produk yang dikeluarkan dan juga berupaya untuk mengurangkan kos pengeluaran.
Sebagai contoh, melihat kepada situasi ekonomi, sesebuah organisasi boleh menjalankan promosi maupun perniagaan secara atas talian. Hal ini dapat mengurangkan kos pengeluaran dari segi penyewaan permis untuk melakukan perniagaan, di mana melalui perniagaan secara atas talian, sebuah organisasi tidak perlu mengeluarkan sebarang kos, misalnya kos sewa permis. Hal ini demikian kerana apabila perniagaan secara atas talian, sebuah organisasi hanya perlu mempromosikan barangan dan juga produk yang dijalankan maupun perkhidmatan yang ditawarkan melalui media sosial dan juga laman sesawang. Hal ini amat membantu para organisasi untuk meningkatkan jumlah hasil berbanding dengan kos pengeluaran yang berlebihan. Seterusnya ialah faktor sosial. Faktor sosial iaitu melibatkan seperti demografi, gaya hidup masyarakat dan juga perubahan nilai sosial dan juga budaya. Sosio-budaya yang diamalkan oleh pelanggan sedikit sebanyak mempengaruhi permintaan barangan dan juga perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah organisasi. Sebagai contoh, sekiranya sekumpulan pengguna mempraktikkan gaya hidup yang lebih sihat, maka permintaan terhadap barangan yang lebih kepada kesihatan akan mendapat permintaan yang lebih tinggi. Hal ini demikian kerana perbezaan sosio-budaya antara masyarakat dalam pemilihan sesuatu produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan. Langkah bagaimana sesebuah organisasi dapat mengatasi faktor sosial dalam mempengaruhi organisasi mereka, iaitu sesebuah organisasi perlu menilai semula perubahan dalam kependudukan untuk mengenal pasti peluang perniagaan yang dapat dijalankan. Penilaian perubahan penduduk hendaklah diteliti dari segi kumpulan etnik, struktur penduduk, dari segi umur, jantina, lokasi geografi dan juga pengagihan penduduk dalam rancangan pengeluaran sesuatu produk agar tidak memberi kesan kepada lambakan stok akibat tiada sambutan dari pengguna dan akhirnya mampu menjejaskan sesebuah organisasi. Sebaliknya, organisasi dapat mewujudkan sesuatu produk yang mana bersesuaian dengan lokaliti sesuatu penduduk maupun pengguna di sesuatu tempat. Hal ini dapat meningkatkan jumlah produktiviti dan juga hasil yang dihasilkan oleh sebuah organisasi. Akhir sekali iaitu faktor teknologi. Faktor teknologi berkait rapat dengan kemajuan sains, perkembangan produk baharu dari segi pemprosesan dan juga pengeluaran bahan-bahan. Tingkat teknologi menentukan sejauh mana barangan yang dihasilkan maupun perkhidmatan yang ditawarkan dalam menggerakkan sesebuah organisasi. Persaingan antara syarikat dari segi penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam mengeluarkan barangan yang bermutu tinggi, pantas serta banyak dan juga menjadi lebih efisien merupakan satu persaingan yang amat sengit dari segi kepelbagaian organisasi yang terdapat di sekeliling sesebuah organisasi. Perubahan dari segi teknologi mewujudkan peluang dan juga pasaran baharu yang lebih banyak kepada usahawan, membolehkan barang maupun perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Teknologi komputer barang dan perkhidmatan dapat disampaikan kepada para pengguna dengan lebih berkesan dan juga efisien. Langkah bagaimana organisasi boleh mengatasi kekangan maupun faktor teknologi yang mempengaruhi organisasi, iaitu sebuah organisasi perlu mewujudkan maupun perlu mahir dalam sesuatu bidang untuk menghasilkan teknologi yang lebih moden dan juga lebih berkualiti bagi memberi kelebihan dari segi persaingan yang sihat antara organisasi yang lain. Teknologi baharu sememangnya akan memberi saingan yang lebih hebat dan juga akan memberi kelebihan kepada organisasi yang mampu mewujudkan teknologi yang lebih moden daripada organisasi lain. Secara kesimpulannya,
Sekiranya sesebuah organisasi dapat menilai semula pelbagai faktor, iaitu 4 faktor yang telah saya nyatakan sebentar tadi, dan juga berupaya untuk memikirkan langkah-langkah untuk mengatasi faktor tersebut, maka sesebuah organisasi dapat berkembang dan maju untuk melakukan produk dan juga mempromosikan produk maupun perkhidmatan yang mereka lakukan di dalam pasaran dengan lebih pantas dan juga berkesan. Hal ini juga dapat membantu sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat maupun misi dalam usaha mereka untuk memajukan organisasi pada masa sekarang maupun pada masa hadapan. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.